Adakah anda tahu akan kesan ledakan botol sabun mandian kepada alam sekitar? Sudah jelas, plastik yang telah membanjiri Malaysia sejak sekian lama hingga menenggelamkan suara-suara dan mengabaikan kesihatan masyarakat yang terkesan akibat situasi ini dan juga tidak dilupakan kesihatan alam sekitar. Menurut kajian Tabung Alam Sedunia Malaysia, penggunaan plastik di negara ini berada pada tahap yang membimbangkan kerana penggunaan plastik di negara ini adalah yang kedua terbesar di rantau Asia, dengan purata setiap individu menggunakan 16.78 kilogram plastik setahun. Kemudian apabila kita menyentuh mengenai botol sabun mandian, saiznya bukan sahaja menggunakan bahan plastik yang terlalu banyak semasa penghasilan, malah sukar untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Sebagai contoh, ketika melancong, saiz botol mandian memakan ruang yang banyak dan jika tidak ditutup dengan baik, sabun tersebut akan mudah tumpah. Akhir sekali, dalam keadaan pandemik ini, kebersihan menjadi keutamaan setiap individu. Namun begitu, selain daripada bergantung kepada penggunaan hand sanitizer, mereka juga ingin menggunakan sabun untuk mencuci tangan mereka bagi menjamin kebersihan. Tetapi, masih tiada cara yang efisien untuk membawa sabun ke mana-mana sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dani Al-Mukhlis bin Saleh. Nombor kad matrik A183937 akan meneruskan pembentangan ini. Baiklah, terima kasih Azira kerana telah mengutarakan masalah-masalah yang kita hadapi seandainya kita meneruskan menggunakan sabun cecair yang diletakkan di dalam botol. Mungkin penggunaan sabun tersebut telah diterima pakai oleh seluruh masyarakat di dunia, tapi tidak salah jika kita melakukan penambahbaikan. Oleh itu, kami sekumpulan telah melancarkan projek Membaiki Dunia untuk menghasilkan satu produk yang boleh menyelesaikan masalah-masalah yang telah disebutkan berkaitan dengan kesihatan, pencemaran dan sebagainya. Apakah produk tersebut? Ini tuan-tuan dan puan-puan. Nampak? Apakah ini? Ini merupakan sabun kertas. Saya tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan. Kelihatan hanya seperti kertas semata-mata. Tetapi ini merupakan sabun yang mudah dibawa ke mana-mana sahaja dan pembungkusannya sangat-sangat efektif kecil. Jadi tak perlu membawa sabun dalam bentuk cecair yang berkemungkinan untuk tumpah ataupun sebagainya. Jadi, kita hanya mengambil sekeping daripada sabun kertas ini, letakkan di tapak tangan, titiskan dengan beberapa titisan air dan kita gosok-gosok-gosokkan sehinggalah kertas ini bertukar menjadi sabun. Tidakkah penggunaan sabun kertas ini sangat-sangatlah efektif? Selain itu, sabun kertas ini mudah untuk dibawa ke mana-mana kerana keadaannya yang sangat-sangat kecil dan pembinaannya yang sangat-sangat simple. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh membuat sendiri sabun ini. Tak perlu membeli di pasar raya. Ini merupakan sesuatu penjimatan yang boleh dilakukan oleh semua orang. Jadi, sekiranya saya hendak keluar, saya hanya masukkan sabun ini ke dalam beg dan mudah dibawa ke mana-mana. Kebersihan lebih terjaga. Bahan yang diperlukan ialah pertama, gunting. Kedua, berus lukisan. Ketiga, beg ziplock. Keempat, penyepit baju. Kelima, kertas larut air. Keenam, dulang pembakar. Dan akhir sekali, sabun. Bagi prosedur untuk membina produk adalah pertama dengan melapiskan kertas larut air di atas dulang, lalu tuangkan sabun di atas kedua-dua belah kertas
dan ratakan mengguna berus lukisan. Ketiga, setelah rata, angkat secara berhati-hati dan gantung kertas tersebut dan menggantungkan mengguna penyepit baju sehingga kering. Keempat, setelah kering, gunting kertas tersebut mengikut saiz. Kelima, meletakkan hasil akhir di dalam beg ziplock. Dan keenam, menampal pelekat brand pada beg ziplock serta tanda harga. Bagaimana membina produk? Dengan menggunakan kaedah environment safe, produk ini telah direka menggunakan bahan-bahan yang selamat kepada alam sekitar. We gotta go for all we do. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes a morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Seterusnya, saya akan membentangkan kos-kos yang terlibat dalam penghasilan produk ini. Bagi mengetahui jumlah kos yang diperlukan dalam penghasilan produk paper soap, senarai barangan telah dihasilkan dan kami telah mengelaskan kepada dua bahagian, iaitu bahan yang perlu dibeli dan bahan yang tidak perlu dibeli. Bahan yang perlu dibeli merujuk kepada bahan yang tidak terdapat di persekitaran kami, manakala bahan yang tidak perlu dibeli pula merujuk kepada bahan yang telah sedia ada di persekitaran kami. Antara bahan yang perlu dibeli adalah sehelai kertas bersaiz A4 berharga RM4, sabun yang berharga RM4 dan beg ziplock yang berharga RM2. Jumlah keseluruhan yang diperlukan adalah sebanyak RM10. Manakala antara bahan yang tidak perlu dibeli pula ialah gunting, berus lukisan, penyepit baju dan dulang pembakar. Saya Nur Hajrah binti Zul'arfi akan meneruskan dengan dua halangan utama yang kami hadapi dalam melahirkan idea baru. Halangan yang pertama adalah untuk mengekalkan keaslian produk yang kami cipta. Maksudnya di sini, kami akan mengubah suai produk yang asli kepada bentuk yang lain. Jadi, kami memilih untuk mengubah suai sabun dalam bentuk yang lain selain daripada bentuk cecair. Setelah meneliti dan berbincang dengan lebih mendalam, kami memutuskan untuk mencipta sabun dalam bentuk kertas. Tujuan kami mencipta idea ini adalah untuk memberi kemudahan dan kesenangan kepada pengguna. Namun, permasalahan yang kami hadapi adalah kami masih perlu mengekalkan tekstur sabun kami ini sama dengan sabun-sabun yang biasa kita gunakan dalam kehidupan seharian. Jika tekstur sabun kami ini tidak sebagus dengan penggunaan sabun cecair, pengguna tidak akan berminat untuk menggunakan produk kami. Seterusnya ialah kami perlu mencipta produk yang belum ada di pasaran. Kami perlu lebih berhati-hati dalam mencipta idea baru agar tidak sama ataupun serupa dengan produk yang sudah ada pun di pasaran. Kalau kita bercakap mengenai sabun, bentuk fizikal sabun yang biasa kita jumpa adalah dalam bentuk cecair. Jadi, kami perlu menghasilkan bentuk sabun yang lain daripada yang lain. Namun, kami masih mengekalkan fungsi yang sama dengan sabun cecair. Kami juga perlu mengelakkan daripada berlakunya plagiat dengan produk yang sudah ada di pasaran untuk menjadikan produk kami bukan sahaja unik, malah dapat digunakan dengan baik. Nama saya Zhang Suqing, nombor matrik S1794642. Saya akan menerangkan halangan yang dihadapi untuk melahirkan idea baru, iaitu masalah untuk melahirkan idea yang mempunyai impak sosial yang besar kepada pengguna. Untuk menyelesaikan situasi masalah yang dihadapi, kumpulan kami telah menemui kesusahan untuk mencipta suatu model sabun baru yang dapat memberi impak kegunaan yang tinggi kepada masyarakat. Terdapat dua faktor yang menyumbang kepada masalah ini. Faktor pertama, terdapat berbagai jenis sabun dalam pasaran yang mempunyai cara penggunaan dan fungsi yang sama. Misalnya, dari segi saiz, terdapat jenis saiz sabun yang normal untuk kegunaan harian,
tetapi terdapat jenis saiz sabun yang kecil dan comel yang boleh dibawa ke mana-mana semasa melancong dan sebagainya. Selain itu, terdapat jenis sabun dalam bentuk cecair dan terdapat jenis sabun dalam bentuk pepecah. Tambahan pula, terdapat berbagai brand sabun yang terjenama seperti Dettol, May, Frutil dan sebagainya yang telah wujud dalam pasaran kini. Faktor kedua, terdapat berbagai jenis produk lain yang mempunyai cara penggunaan yang berbeza tetapi fungsi yang sama dengan sabun. Contohnya, dalam situasi menentangkan COVID-19, semua rakyat digalakkan untuk sentiasa membersihkan tangan. Selain menggunakan sabun untuk mencucikan tangan, terdapat produk lain seperti hand sanitizer spray, hand sanitizer gel, antibacterial wet wipes dan sebagainya yang dapat mengganti penggunaan sabun. Oleh itu, ia adalah susah untuk mencipta suatu produk baru yang dapat bersaing dengan produk yang sedia ada dalam pasaran. Masalah untuk melahirkan idea yang unik supaya dapat memberi impak sosial yang besar amat sukar untuk ahli kumpulan kami fikirkan supaya dapat menghasilkan produk yang betul-betul berguna. Walau bagaimanapun, dengan usaha dan kerjasama semua ahli, kita berjaya menyelesaikan masalah ini dan mencipta suatu produk baru yang senang dan sesuai digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufairuz binti Muhammad Nuriza, nombor metri A174161. Selepas kita mendengar perkongsian tadi, kita dapat melihat bahawa sabun kertas ini memberi banyak manfaat dan kemudahan kepada kita semua. Oleh itu, amalan menggunakan sabun kertas merupakan satu cara yang efektif kerana ianya sesuai digunakan pada bila-bila masa, terutama pada musim penularan pandemik COVID-19 ini yang kian hari kian merebak. Selain itu, sabun kertas merupakan salah satu cara yang bijak. Hal ini kerana sabun kertas ini mudah dibawa ke mana-mana dan tidak memakan banyak ruang untuk menyimpannya. Walau bagaimanapun, segelintir daripada kita tidak sedar kehebatan dan keunikan sabun kertas ini. Buktinya, apabila kita ingin membawa peralatan kebersihan diri, kita tidak mencukupi ruang untuk meletakkan sebotol sabun tersebut ke dalam beg yang kecil. Seterusnya, sabun kertas ini merupakan satu kaedah untuk berjimat cermat. Situasi ini berlaku apabila kita menggunakan sabun cecair secara berlebihan. Secara tidak sedar, kita melakukan pembaziran yang banyak. Sabun yang sepatutnya kita boleh gunakan dalam tempoh masa yang panjang mampu dihabiskan dengan cepat. Di samping itu, dengan mengamalkan sabun kertas ini, kita dapat mencipta satu konsep mesra alam, di mana ianya kerana kita hanya menggunakan kertas dan meminimumkan penggunaan plastik seperti botol-botol sabun yang dijual di pasaran. Kesimpulannya, sabun kertas ini sesuai untuk diterapkan kepada semua lapisan masyarakat kerana proses pembuatan sabun kertas ini adalah mudah dan tidak memakan kos yang tinggi. Sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, mari kita lihat cara menggunakan sabun dengan betul.